Dia bagai-bagai ni akan dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Masih hidup, dia mata comel. Tapi dibangkitkan dalam keadaan buta. Raja yang zalim. Raja yang zalim akan dibangkitkan di pada mahsyar dalam keadaan buta. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan rupa babi. Dibangkitkan dalam keadaan rupa babi. Rupa babi ni orang yang makan rasuah. Orang makan rasuah. Dia akan dibangkitkan atas rupa babi. Ada yang dibangkitkan atas rupa tuli dan bisu. Orang yang ujub dengan ilmu. Dia bagai-bagai. Dia bagai-bagai keadaan kedudukan seseorang ketika dibangkitkan. Dan dihalau daripada tempat bangkit kepada mahsyar, kepada mauqif. Yang pertama dibangkitkan nasyrun ba'sun. Kemudian hasyar ni dihalau, dihimpunkan di satu tempat, dipanggil mahsyar ataupun mauqif. Pada ni. Kemudian di mahsyar itulah panjang pula bicaranya. Di mahsyar tu panjang bicara dianya. Sebelum nak pergi kepada hak kitab ni, kan. Dan wajib kita i'tiqad bahawasanya diri kita akan hidup. Mana dibangkit semula daripada kubur, daripada hari kiamah. Dan pada hari kiamah juga, dihisapkan akan amalan kita yang kita telah beramal dalam dunia ini. Jadi nak pergi kepada hisap, Nak pergi kepada hisap ni di tengah tu panjang lah. Di tengah tu panjang bicara sebelum pergi kepada hisap. Mana sebelum pergi pada bicara hisap, sebab di mahsyar tu sendiri, di mauqif tu sendiri, tempoh masa dia tu. Tempoh masa di mahsyar, tempoh masa di mauqif, ada menyatakan hak dalam ayat tu lah. Hak dalam ayat dalam ayat Yasin tau, Sejadah. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Itu 1000 tahun. Dan ayat yang lain pula, ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah, 50,000 tahun. Jadi ada ayat 1000 tahun, ada ayat 50,000 tahun. Bersalahan di situ masa, bersalahan masa di mahsyar, bersalahan kelakuan manusia. Hak panjangnya masa itu bagi orang kafir. Hak pendek ringan masa bagi orang yang taat. Hak pertengahan bagi orang beriman yang banyak dosa. Dia gitu. Pandai ni. Di mahsyar tu, di mauqif tu. Di mahsyar tu pula bagai-bagai lah. Di mahsyar tu bagai-bagai. Keadaan di mahsyar tu sendiri. Keadaan di mahsyar tu dia ada bagai-bagai. Hak yang beriman tak ada apalah. Yang beriman tak ada apa situ. Ni di pada mahsyar ni, pada hari yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banih. Likulli abda ya. Wa banihi likulli amri minhum yauma izin sya'nuhu yughnih itu. Dalam surah apa kita baca tu? Yauma yafirru almar'u, pada hari lari oleh seseorang, min akhihi, saudara dia, wa ummihi, ibu dia, wa abihi, ayah dia, wa sahibatihi, isteri dia, wa banihi, anak dia. Kenapa? Likulli amri,
Kenapa pekerjaan masing-masing? Hari bila tu? Hari qiyamah. Hari dihimpunkan di masyar. Pakak tak mengaku dah masa tu. Hak ni bagi orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun orang yang beriman, pada masa di mauqif di masyar tu, wujuhun yawma izin musbirah, dahikatum mustabshirah. Muka pada hari tu, muka dah kena berseri-seri dan ketawa lagi bersukaria. Ada apa tu? Jadi kalau yang beriman, di masyar tak ada apa. Tadi saya baca ayat salah tadi tu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani wa abihi wa sahibatihi wa banihi walikulli imri'in fihi. Apa ayat tu? Ingat tak? Juz amma je tak? Ke? Dia baca tengah-tengah ni jadi Quran kena jaga. Dia tak boleh nak baca bebek kurang. Tak boleh baca bebek kurang. Kena ingat molek ayat kita nak baca. Tapi ayat tu menceritakan berkaitan dengan keadaan manusia ketika di masyar. Keadaan manusia ketika di masyar. Jadi kalau orang berimannya, mukanya berseri-seri, dahikatum mustabshirah, ketawa lagi bersukaria. Itu bagi hak yang beriman. Hak yang derhaka pada Allah, yang kafir, yang munafik, inilah hak macam-macam seksaan di pada masyar, yang berenang dalam peluh yang lebih busuk daripada bangkai apa semua, yang mana peluh tu sampai ke hidung apa semua. Itu keadaan masing-masing. Ada ni. Jadi apabila seksaan di masyar seumpama tu, Allah Ta'ala campurkan ilham kepada puak ni, nak jumpa dengan Nabi Rasul, nak jumpa dengan Nabi Rasul, nak minta dengan Nabi Rasul ni, mohonlah kepada Allah, hisablah, kiralah. Gitu. Kalau kira kamu ke neraka, neraka gilah, biarlah. Faham tak? Ini sebelum nak pergi kepada nak hisab, pergi pada hisab. Sebab dia akan pergi kepada hak dalam kitab ni, di muka surat 69 tu. Di muka surat 69, baris yang ke-4 daripada bawah. Dan sebesar-besar syafaat Nabi SAW ialah syafaat pada lekas dan cepat hukuman Tuhan di pada masyar kelak, yang manusia sangat susah waktu itu. Ni dia panggil apa ni? Asy-syafaatul uzma, asy-syafaatul kubra, syafaat besar fi fasl qada ni. Ni bila syafaat ni? Sebelum hisab. Syafaat ni sebelum hisab. Jadi apabila manusia yang kafir, yang munafik, yang banyak dosa ni tak tahan dah dengan seksaan di masyar, mereka akan jumpa dengan satu nabi. Minta supaya mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala kira bicaralah. Sampai ke Nabi Adam AS. Nabi Adam jawab, nafsi. Lepas tu berpindah kepada Nabi yang kemudian nak jumpa Nabi Rasul ni pula dalam masa 1000 tahun pulaknya. Sampailah pada Nabi SAW. Nabi pun jawab, ana laha ummati. Akulah yang memiliki syafaat besar ni. Aku yang memiliki syafaat besar ni. Nabi pun sujud di bawah arasy kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akhirnya Allah Ta'ala perintah Nabi SAW, irfa' ra'saka washfa' tu syafa'. Ya Muhammad, angkat kepala kamu dan engkau mohon pertolongan, nasihat aku, mohon pertolongan, nasihat aku akan diberi pertolongan. Apa dianya? Nabi mohon supaya dibicarakan. Baru sampai kepada hisab. Ada ni. Asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra yang kita duk baca tu. Dalam doa ni, doa lepas azan, doa lepas iqamah tu. Doa lepas azan, doa lepas iqamah tu. Maqaman mahmudan allazi wa'attah tu. Maqaman mahmudan allazi wa'attah. Maqam yang terpuji, yang telah engkau janjikan. Apa dia maqam mahmud? Asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra, syafaat besar pada kaki. Itu dia maqam yang terpuji. Maqam yang terpuji adalah syafaat besar. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebenarlah Tuhan kata akan bahawa membangkit Tuhan akan dikaya, membangkit akan dikau ya Muhammad oleh Tuhan engkau akan maqaman mahmud, maqam yang terpuji, iaitu syafaat ni. Syafaat ni sebelum daripada hisab. Lepas hisab barulah pergi kepada mizan. Ini kalau ikut susunan lah. Tapi dalam kitab Pati Paridah ni syafaat besar tu diletak di belakang. Di syafaat besar tu kalau ikut susunan, letaknya selepas dibangkitkan, selepas berhimpun di mahsyar, sebelum dihisapkan. Mana puak kapi, puak munafik, puak banyak dosa ni, kiralah nak kira pun. Nanti ke neraka. Neraka pun neraka lah. Sebab apa? Tak tahan dah seksaan di mahsyar. Walau bila masuk neraka, berat lagi seksaan. Macam ginilah bandingan. Allah susahnya hidup, baik mati. Oh, baik mati. Susah dah susah hidup pun, tak boleh banding dengan barzah. Kan ada orang kan, dia orang kafir lah, bukan orang Islam. Apabila dikatakan dia ada penyakit, dia ada penyakit, lepas tu dia pun keluar daripada bilik doktor tu, sedar-sedar, dikatakan terjatuh di beranda hospital. Terjatuh apa? Dia terjun. Dia terjun pada ni. Dia masuk bilik doktor. Doktor pun beritahulah tahap penyakit dia tu, kejutlah dianya. Tak ada harapan dah. Kan? Baca dalam berita tu kan. Terjatuh. Dia melompat terjun lah. Sebab apa? Tak ada faedah dah hidup. Apa? Penyakit. Lepas tu, masuk barzah. Mengkapir. Macam lagi barzahnya? Lagi berat. Dan ni. Hatta dunia ni, sakit berat dah. Tapi tak boleh banding. Sebab kafir dah erti, tak beriman, biarlah mati lagi baik. Lepas tu masuk barzah, seksaan yang berkekalan di alam barzah. Allah bila lah nak bangkit kembali. Ni, pok-pok di alam barzah kafir ni. Bila lah nak bangkit kembali. Bangkitlah di mahsyar. Lebih berat seksaan daripada barzah lagi. Lebih berat dan lebih lama. Berat seksaan di mahsyar, lama seksaan di mahsyar. Kiralah. Neraka pun neraka lah. Neraka lebih berat seksaan dan lebih lama. Kalau kafir gak selama-lamanya. Tapi dia fikir atas dunia susah, baik mati. Barzah diseksa, bila nak dibangkitkan? Bangkit dah, seksaan lebih berat. Bila nak kira, nak hisap, nak kira. Ni pada ni. Jadi yang mitok dengan Nabi Rasul ni syafaat ni, orang kafir, orang munafik, orang banyak dosa. Orang beriman dalam keadaan mukanya cerah cemerlang, dalam keadaan ketawa, dalam keadaan gembira di mahsyar, di mauqif. Mana bagi orang yang beriman, masanya sangat singkat, masanya sangat sekejap. Sebab apa singkat? Sebab duduk dalam sedap, duduk dalam nikmat. Tak sedar, hisap dah.
Hak dah kadang sedap ni, dah kadang nikmat. Hak dah kadang seksa ni gok, masa dia rasa panjang. Ini di antara perkara-perkara yang wajib kita imani, rukun iman yang kelima. Dan pada hari kiamat juga dihisap akan amalan kita yang kita beramal di dalam dunia ini, melainkan mereka yang masuk syurga dengan tidak dihisapkan. Ada di kalangan ummah Nabi masuk syurga tanpa hisap. Yang akan dihisapkan akan menerima catatan amalan, yang tidak dihisapkan tidak akan menerima catatan amalan. Jadi sebelum hisap ni, satu lagi perkara yang kita wajib imani adalah masing-masing yang dihisapkan akan terima catatan amalan, sama ada terima dengan tangan kanan ataupun terima dengan tangan kiri pula situnya. Terima catatan amalan, masing-masing akan baca catatan amalan masing-masing. Barulah pergi kepada hisap. Habis hisap, pergi pada mizan. Masih hisap tu lah. Ada hisap secara, tak ada hisap lah. Dia tidak akan menerima catatan amalan, dia akan terus ke syurga. Tak ada hisap. Kalau ada hisap ni pula, ada hisap yang ringan je, akhirnya akan ke syurga. Ada hisap yang dia panggil apa? Hisap dengan keadilan. Mana Tuhan hisap belaka. Ni. Tuhan hisap belaka. Ni hak ditakutinya. Ada yang hisap secara kuat, ada yang hisap secara perlahan. Dia kita lah pada masa hisap ni pula. Tak samalah pula. Hak masuk syurga tanpa hisap tu satulah. Hak pada masa hisap ni. Pada masa hisap ni takut pahala akan dimasukkan ke daftar kebajikan orang yang lain kalau banyak dosa sesama anak Adam. Makna kata kalau mizan timbang tanpa hisap mungkin syurga sebab pahala banyak. Kalau tanpa, dia sekarang ni hak masuk syurga tanpa hisap, yang pertama tidak akan menerima catatan amalan, yang kedua tidak akan dihisapkan, yang ketiga tidak akan ditimbang di atas mizan. Dak belaka ni. Dia terus ke syurga. Dia hanya kena lalui titian sirat. Titian sirat ni tidak ada yang boleh lepas. Wa iman Nabi Rasul sekalipun, semua akan melalui titian sirat. Nabi Rasul, terima catatan amalannya tidak, hisapnya tidak, mizannya tidak, timbang. Tapi semua akan melintasi titian sirat. Sebab apa? Sebab titian sirat ni akan dibentang atas neraka jahanam, syurga di seberang sana. Jadi semua ahli syurga termasuk para nabi dan rasul akan melintasi titian sirat. Tapi yang masuk syurga tanpa hisap tak akan terima catatan amalan, tidak akan dihisapkan dan tidak akan dimizankan. Ni hak yang dihisapkan. Lepas hisap barulah dimizankan, ditimbang. Mana nak ceritanya, kalau tak hisap, mizan saja, tapi tak ada ni. Yang tak hisap, tak akan mizan. Kalau kita katalah, tak ada hisap, mizan lalu dah, kemungkinan dia ahli syurga. Sebab kebajikan dia banyak. Tidak. Dia kena hisap dahulu. Pada masa hisap ni, dia mufli. Timbang, berat kejahatan, masuk neraka. Ni takut takut pada masa hisap, dosa-dosa kita dengan anak Adam, yang mana kita akan bayar dengan pahala kebajikan. Pahala kebajikan habis, maka dosa anak Adam yang kita zalimi, dosa yang ada di catatan kejahatan orang yang kita zalimi, dosa tu akan diletak pula atas dosa kejahatan orang yang menzalimi. Apa mana? Ni hak dosa yang berkait dengan anak Adam. Inilah perkara yang kita nak kena ingat sentiasa. Ingat apa? Ingat hari akhirah. Ni, ingat mati, ingat hari akhirah. Ingat mati, ingat hari akhirah. Hari akhirah ni barzah ke, mahsyar ke, surga neraka ke. Sebab apa? Ingat mati, ingat akhirat ni lah akan jadi benteng yang besar pada kita. Nak mengupak, mengupak pahala kita tak banyak mana dah. Kepada orang, buat apa? Tambahan pula orang yang kita umpat tu, orang kita tak berahi. Orang kita bulu mata pada bulu mata. Pada bulu mata. Kita dah berahi ke dia?
Kenapa kita nak hadiah pahala kita ke dia? Itu kata Abdul Al-Mubarak. Kata orang baru katakan, kalau aku ni suka mengumpat, nescaya aku akan umpat mak ayah aku, kerana mereka lebih berhak dengan pahala aku. Kalau aku suka mengumpat, nescaya aku akan umpat ibu bapa aku, kerana mereka berdua lebih berhak dengan pahala aku. Kalau aku suka mengumpat, bukan ulama Mubarak suruh kita mengumpat mak ayah, bukan. Kalau suka mengumpat mak ayah, lebih pahala ke mak ayah. Begitu. Tapi jangan faham, jangan panggil apa? Pembaris. Kan panggil apa? Kan lain nikah ditulis gambar pembaris. Pembaris. Jangan mengumpat orang lain, mengumpat mak ayah. Tu pembaris orang panggil. Tak pasal-pasal kita beri pahala pada orang kita tak berahi. Kalau kata kita, mana kamu? Kamu dengan dia tu lama dah tak belagi angin. Tak join sama kamu dua orang ni. Berkelahi sama kalau jumpa apa. Macam mana dia? Minta maaf. Oleh kerana saya tak berahi ke dia, saya tak suka ke dia, saya takkan hadiah pahala saya ke dia. Betul tak? Tak pasal-pasal orang kita tak berahi, kita cara hadiah, kita beri pahala ke dia. Cerdik ke bodoh? Orang kita tak berahi ni, kita nak belanja item cawang, kita jadi sayang. Kita bukan kedeku. Tapi untuk orang ni yang kita tak berahi, nak bayar item cawang, dah bayar diri dia. Padahal bukan kedeku pun. Sebab apa? Kita tak suka ke dia. Air test cawang, kita sayang nak belanja, pahala kita beri ke dia. Bukan eh? Kita kata orang yang kita nak berahi, jangan duk cara hadiah. Bukan mana orang kita berahi, kita nak mengupak. Bukan. Biasanya kita mengupak orang kita tak suka, orang kita suka, kita tak mengupak. Kita biasa mengupak orang kita tak suka. Semetelah lah jangan mengupak. Sebab apa? Sebab beri pahala. Itu kisah awliya. Dia qiyamulai sentiasa. Satu malam tu dia tidak qiyamulai, awliya ni. Maka isteri tanya, kenapa tidak qiyamulai? Dia jawab, orang sudah umpat di siang hari tadi, maka pahala dia sudah ada, maka malam ni dia tak payah buat ibadat, dia boleh tidur dah. Ada ni. Dia awliya. Dia memang qiyamulai setiap malam. Satu malam tidak bangun. Isteri tanya, kenapa tak payah dah buat amal malam tu? Sebab apa? Pahala boleh dah. Bagaimana pahala? Orang umpat dia. Mana? Ingat baik tu dalam FB tu, duk umpat orang-orang tu dalam tu. Orang tu hidup tenang je, buat ibadah kepada Allah. Yang umpat tu atas dunia, hidup dia kepanasan, di akhirah nanti macam mana? Pandai ni. Orang yang diumpat tu orang-orang alim, orang soleh. Orang alim soleh ni orang kata macam-macam ke dia pun, dia relax, tenang je. Sebab apa? Dia kata sama-sama akan dibangkit di mahsyar. Kita takkan ke lain dah. Nak kata-katalah. Itu bagian masing-masing. Tapi orang yang umpat ni adakah hidup tenang? Takkan hidup tenang. Macam mana dengan pahala kebajikan dia? Akan diberi pada orang yang diumpat. Dan diumpat tu lama mana ada umpatan dalam FB tu? Selama mana ada umpatan dalam FB tu? Ini umpatan, bukan makian, bukan fitnah. Umpatan ni benda sebenar. Dengan perkataan yang biasa. Makian ni kata huduh. Fitnah ni kita adakan benda yang tak ada, tu lagi berat. Mana dalam FB ni kalau kira orang yang tak ada akhirat lah. Mungkin orang yang bukan orang Islam, mungkin guna nama orang Islam, tapi ada juga orang Islam betul. Dia tak fikir akhirat lah tu. Tak ingat, tak fikir akhirat. Dia fikir nafsu dia je. Dia rasa dia cerdik, dia pun ikut nafsu dia, puas nafsu dia. Bukan akhirat, atau dunia pun tersungkur dah. Atau dunia pun malu dah, atau dunia pun tersungkur dah. Malu dia seorang dah, malu habis keluarga. Ini manusia yang ikut hawa nafsu, yang tak ingat mati, yang tak ingat akhirah. Dia ingat hidup ni atas dunia, mati senyap boleh dia ingat. Mati kena ingat mati, dan kena ingat pada hari akhirah. Panjang pembicaraan. Barzah pun sudah cukup, belum lagi hak di mahsyar. Wallahu a'lam.